Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Nazir, seterusnya barisan pegawai-pegawai Masjid Jami' Sungai Pelong dan Jantan Kuasa Qaryah Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan tuan-tuan siap, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia nikmatnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita kebaikan dan kesihatan yang baik untuk kita terus melakukan amal ibadah. Saya pesan kepada diri saya dan saya pesan kepada diri tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sebanyak-banyaknya nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat ketenangan jiwa, nikmat masa, dan juga apa juga nikmat yang kita hirup udaranya dan sebagainya, nikmat anggota yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita terus melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita dan seterusnya kita gapai redha-Nya dan kita seterusnya dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan dengan baki 21 minit yang ada ini, kita akan sedikit mendengar tazkirah sebelum azan berkumandang, azan fardu zuhur, dan kita untuk sama-sama kita lakukan solat fardu Jumaat. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang berkaitan dengan hiburan mengikut syariat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis daripada Khalid bin Zakwan radhiyallahu anhu, bahawa Al-Rubai binti Muawis menceritakan, Nabi SAW telah mengunjungiku pada hari perkahwinanku. Baginda mengambil tempat duduk di atas hamparanku seperti mana kamu berada di hadapanku sekarang. Ketika itu sekumpulan hamba perempuan sedang memukul gendang sambil menyanyi dan memuji pejuang-pejuang yang terkorban di kalangan bapa-bapa kami di perang Badar. Salah seorang penyanyi tersebut menyebut, bersama kami Nabi Allah yang mengetahui apa yang akan berlaku esok hari. Mendengar lirik terakhir itu, Rasulullah SAW menegurnya, tinggalkan kata-kata itu dan teruskan dengan apa yang telah kamu nyanyikan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selusuri apakah maksud hiburan itu. Apakah makna hiburan? Menurut Kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi yang keempat, hiburan itu sesuatu yang ini perbuatan ataupun benda yang untuk menghiburkan, ya ini menyenangkan dan mententeramkan hati. Sesuatu perkara, perbuatan ataupun benda untuk menyenangkan, untuk menghiburkan, ya ini menyenangkan atau mententeramkan hati. Dalam Islam, apa yang dikatakan sebagai hiburan ini menurut kitab Fiqh Manhaji Imam Asy-Syafi'i, dalam bahasa Arab disebut sebagai al-lahu, iaitu semua perkara yang melekakan. Semua perkara yang melekakan manusia dari pelbagai gangguan, pemikiran dan masalah yang mengganggu tidur mereka. Mana apa juga perkara yang apa yang melekakan manusia, melekakan manusia daripada pelbagai gangguan, daripada pemikiran dan masalah yang mengganggu tidur mereka. Itu menurut dalam kitab Fiqh Manhaji Imam Asy-Syafi'i. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, antara hiburan yang dapat menghiburkan jiwa,
menenangkan hati serta menyedapkan telinga ialah nyanyian. Hiburan nyanyian diharuskan oleh Islam dengan syarat ia tidak dicampuri kata-kata kotor, keji atau merangsang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhibur ini adalah satu fitrah manusia, tuan-tuan. Berhibur adalah fitrah manusia, dia adalah naluri manusia. Hiburan merupakan suatu perkara yang disenangi oleh naluri insan. Kebanyakan manusia menjadikan hiburan sebagai menyalurkan kreativiti, yang mencerminkan kepada gambaran mereka. Gambaran apa? Gambaran pemikiran mereka, gambaran emosi mereka, gambaran kreativiti mereka, dan inovasi mereka, inovasi manusia. Hiburan juga adalah gabungan keindahan seni, kehalusan bahasa dan keunikan budaya manusia yang mampu mententeramkan jiwa dan melahirkan kegembiraan. Sebagai agama yang menepati keperluan fitrah, agama Islam ini menepati keperluan fitrah. Islam tidak menghalang umatnya berhibur. Namun hiburan di sisi Islam perlu disuluh dan dipandu mengikut nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam. Islam tidak menghalang kepada hiburan, sama sekali tidak menghalang kepada berhiburan. Mana dibenarkan, diharuskan untuk kita berhibur. Sebab berhibur ni boleh mententeramkan jiwa, menenangkan hati, menyenangkan hati kita. Kita penat-penat bekerja, kita penat mencari rezeki, nafkah dan sebagainya, kan? Hiburan ni adalah sebagai mententeramkan jiwa kita, sedapkan halwa telinga kita, supaya kita kalau mengantuk kita nak cergas balik. Itu hiburan yang sebenarnya, kan? Hiburan juga melahirkan kreativiti manusia. Manusia ini ada ilmu seni, kan? Dengan seni dia ada seni nyanyian, dia ada seni tarian, budaya dan sebagainya. Sebab manusia ini tergolong banyak budayanya, terutamanya kita di Nusantara ini, Malaysia, Indonesia, pada mana-mana juga negara ada seni budayanya. Nusantara ada budayanya. Ada di sebelah India, Pakistan, Bangladesh ada budayanya. Di sebelah China, negara China ada budayanya. Di sebelah Eropah ada budayanya. Di sebelah tanah Arab ada budayanya. Jadi budaya-budaya ini adalah hiburan kita, adalah hiburan kita untuk tenangkan jiwa kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita hendaklah meyakini bahawa cara hidup Islam yang amat sempurna dan pasti dapat memenuhi semua aspek kehidupan hidup manusia. Syariat Islam diturunkan bukanlah untuk menyekat kebebasan manusia, tetapi ia bertujuan untuk mengatur dan mengawal keperluan manusia untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang berpanjangan. Hiburan dalam Islam adalah suatu yang menenangkan dan mendidik jiwa. Bahkan melakukannya bukan hanya semata-mata untuk mencari keseronokan dan memenuhi runtutan nafsu tanpa batasan. Islam boleh, Islam tak ada masalah dengan hiburan, tetapi perlu mengikut lunas-lunas dan syariat Islam. Syariat ini adalah untuk mengatur manusia. Peraturan dilakukan, hukum dibuat, hukum diturunkan adalah untuk mengatur manusia supaya ada panduan. Kalau kita tak ada panduan dalam hidup, kan, hidup kita akan huru-hara. Contoh, kan, tiada undang-undang jalan raya, apa akan jadi kepada sistem jalan raya kita? Cacah marba, kan? Senang jadi kemalangan, mudah berlaku kemalangan, mudah mencetuskan pergaduhan. Orang boleh keluar sempang, masuk sempang begitu sahaja, tanpa memberikan apa-apa isyarat dan sebagainya. Yang ada peraturan pun ramai yang langgar. Yang ada peraturan sekarang, ada undang-undang pun ramai yang tak mahu ikut 100%. Ada yang ada lesen, ada yang tak ada lesen. Itu undang-undang jalan raya. Undang-undang syariat Islam ialah untuk sama juga, untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia seperti kita ini tidak melampaui batas. Kita buat sesuatu perkara
tidak mengikut hawa nafsu semata-mata. Hiburan ni sebenarnya ialah untuk mendidik jiwa kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya mengapa hiburan hari ini mengapa hiburan hari ini menjadi semakin melampaui batas? Mengapa hiburan hari ini tidak terleka, sehingga terleka di buai mimpi yang indah, sehingga tidak berpijak di bumi yang nyata? Mengapa hiburan pada hari ini ditambahi hiburan pada hari ini tidak melangkaui batas syarak, melupakan tentang hukum hakam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hiburan bertambah lagi dengan media sosial, medsos, media sosial yang tiada kawalan, yang tiada orang boleh capai, orang boleh lihat, orang boleh tengok dengan hanya sentuhan jari di smartphone sahaja. Media sosial ini hari ini banyak orang hina agama menggunakan medium hiburan, menggunakan pentas lawak untuk untuk menghina agama, buka baju di tempat awam, mengaku hafal 15 juzuk Al-Quran, tapi dengan mudahnya daripada dia pakai tudung, dia buka tudung dia, dengan mudahnya dia buka baju dia, hingga menampakkan pakaian dalam dia di depan awam. Mengapa perlu begitu? Adakah ini menghina agama? Agama kita ni agama yang mulia. Islam diturunkan untuk menjaga maruah wanita. Salah satu tujuannya menjaga maruah wanita daripada jahiliah, daripada zaman jahiliah kepada zaman Islam, untuk memelihara wanita, maruah wanita. Kenapa perlu kembali kepada menghina wanita? Kenapa perlu dibuka kembali pakaiannya ditutup? Apa yang kita nak tunjuk sebenarnya? Jadi bibit-bibit kehinaan kepada agama itu terbit daripada hiburan. Hari ini kalau tengok Raja Lawak ke, apa-apa rancangan yang berkaitan dengan lawak, dengan mudahnya yang lelaki berpakaian seperti wanita, yang wanita berpakaian seperti lelaki. Ini menyalahi hukum, tuan-tuan. Kalau nak melakonkan watak wanita, ambillah watak wanita. Tak perlu ambil tak perlulah orang lelaki melakonkan watak wanita, pakai baju wanita. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara, itulah realiti hiburan kita pada hari ini. Ditambah lagi dengan media sosial yang tiada kawalan. Hari ini internet dah murah, wifi ada yang percuma dan sebagainya. Kita boleh dapatkan sumber maklumat mudah. Sebenarnya sebenarnya media sosial ini untuk memudahkan kita bersosial, ataupun internet yang murah ini memudahkan kita mencapai maklumat dengan senang. Tetapi banyak perkara-perkara yang melekakan, hiburan yang melekakan kita yang ada dalam media sosial. Jadi Islam sebenarnya menggariskan beberapa panduan. Ada panduan kita untuk kita berhibur. Tak salah kita berhibur, entertainment, hibur, tak ada masalah. Tetapi ada garis panduannya yang perlu kita ikuti, yang kita kena garis luruskan dia, supaya tidak melepasi daripada batasan syariat agama. Apa perkara-perkara? Ada 5 perkara yang digariskan penting kita dalam berhibur. Yang pertama sekali ialah tentang lagu dan seni kata. Kalau ia nyanyian, ada sebuah lagu dan seni kata lagu atau hiburan tersebut mestilah tidak melalaikan, tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Tiada unsur maksiat seperti memuja kecantikan wanita, menganjurkan hubungan bebas mengemudi dan pelanggaran syariat. Sewajarnya seni kata lagu-lagu Islam mampu mengajak manusia supaya cintakan Allah, sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sepatutnya lagu macam tu. Hiburan ini sebenarnya untuk mendidik jiwa, bukan untuk meruntuhkan jiwa. Sebenarnya hiburan ini untuk menaikkan semangat,
bukan untuk runtuhkan semangat. Hiburan ini sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, bukan hiburan menyebabkan kita lalai dengan perintah Allah Ta'ala. Itu yang sebenarnya. Jadi boleh berhibur dengan syarat seni-seni katanya, seni kata yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini banyak lagu-lagu kan, lagu-lagu yang melalaikan kita sebenarnya kan. Lagi-lagi media sosial dengan TikToknya. TikTok video pendek-pendek tuan-tuan. Videonya pendek-pendek belaka. Bila pendek-pendek ni dia bukan tak bagus. Pendek-pendek ni bagus, satu sudut memang bagus. Tapi banyak perkara yang maklumat yang banyak kompres dalam satu minit. Sebenarnya tak bagus untuk menyampaikan ilmu. Sebab ilmu tu terpaksa dipotong-potong. Orang tak boleh sampaikan secara penuh. Jadi lirik-lirik lagu yang menggiurkan. Dan sebenarnya kadang-kadang ada lirik-lirik lagu yang membimbangkan kita, lirik lagu yang boleh menyimpang daripada akidah. Sepatutnya lagu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagu-lagu yang biasa kita dengar, tapi sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya, kaulah satu-satunya. Kita ingat kaulah satu-satunya, dia memuji wanita. Rupanya bila dihayati liriknya, nyanyian siapa ni? Saya sebutlah nama kumpulan. Nyanyian UKIS, kumpulan UKIS. Kau satu-satunya. Hayati lirik dia. Rupanya kau satu-satunya itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bolehlah tuan-tuan, bolehlah google lah lagu tu, tak ada masalah, sebab lagu tu pun popular. Tapi lagu-lagu macam ni lah kita nak angkat martabatnya kan. Filem bagus. Ada je filem yang boleh bom sampai 80 juta. Macam contoh filem Mak Kilau. Ada unsur cinta dalam tu? Tak ada tuan-tuan. Adalah sikit hubungan kasih sayang suami dan isteri tu ada, tapi tak ada sampai sentuhan tangan. Tak ada babak, tak ada babak-babak atas katil, tak ada. Nak menggambarkan dia suami isteri mesti di babak atas katil, tidur sebelahnya belah. Tak ada tuan-tuan. Boleh je filem Melayu, boleh. Hiburan juga boleh. Ada nyanyian? Tak ada nyanyian. Tak ada satu bentuk nyanyian, tak ada satu bentuk penghinaan agama cuma menegur bangsa kita yang leka dan sebagainya. Tapi ada yang boleh melekakan kita, tidak banyak skrip-skripnya mengingatkan kita tentang akidah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja, boleh pergi 80 juta, tak ada masalah. Tak ada nyanyian, tak ada tak ada tentang cinta, tak ada sentuh-sentuhan tangan lelaki dan wanita dan sebagainya. Tak ada yang buka aurat, tak ada nyanyian gelek-gelek dan sebagainya, tak ada. Tapi boleh. Memang itu yang kita nak angkat. Seni hiburannya macam inilah yang kita nak angkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa? Ada berapa minit lagi? Yang kedua, tidak lalai dan berlebih-lebihan dalam berhibur. Mesti dia tidak lalai dan tidak berlebih-lebihan. Saya kena ringkaskan. Yang ketiga, tiada dalam hiburan tiada pencampuran lelaki dan perempuan. Tiada pencampuran lelaki dan perempuan. Tak ada sentuhan tangan dan sebagainya. Tak perlu tunjuk-tunjuk. Kalau suami isteri tak perlu tunjuk babak di atas katil dan sebagainya. Yang keempat, penyanyi atau orang yang melakukan persembahan dan para penonton yang hadir hendaklah menjaga tata susila. Kalau ada konsert dan sebagainya, ada tata susilanya. Kalau yang memerlukan, kalau penyanyi itu perempuan, penarinya perempuan, biarlah penontonnya di kalangan perempuan saja, di tempat yang tertutup, tak perlu di tempat yang terbuka. Yang kelima, menghasilkan sesuatu yang baik susulan daripada hiburan tersebut. Maknanya ada implikasinya terhadap seseorang. Ingat semula kepada Allah Ta'ala dan cinta kita kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, hiburan ini kita kena perlu bijak memilih.
Kita kena pilih, kita sendiri yang tentukan hiburan mana yang kita nak, dan pilihlah hiburan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tak boleh kita berbicara panjang kerana suatu masa semakin suntuk. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang dikongsikan mudah-mudahan dapat kita mengingatkan diri kita dan dimanfaatkan bersama. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.